Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Matematik tingkatan 3. Hari ini kita akan habiskan tajuk bab 1 indeks. Untuk hari ini kita akan belajar standard pembelajaran yang terakhir untuk bab 1 iaitu 1.2.7 menyelesaikan masalah yang melibatkan hukum indeks. Untuk tajuk hari ini kamu boleh buka buku teks muka surat 22. Okey, so bila menyelesaikan masalah bermakna kita dah sampai ke penghujung bab dan soalan akan melibatkan gabungan kesemua hukum indeks yang kamu dah belajar. Okey, kita teruskan dengan contoh. Okey, hitung punca kuasa 3 darab dengan punca kuasa 3 punca kuasa 2 bagi 3 darab dengan 12 indeks 3/2 bahagi dengan 6 tanpa kalkulator. Okey, step dia yang pertama kita samakan dulu asas. Dan indeks yang ada simbol punca kuasa kita jadikan sebagai indeks pecahan. Jadi akan jadi 3 indeks 1/2 darab. Okey, asas 12 ni kita tukar. Okey, kita tukar. Okey, jadi asas yang melibatkan ada nombor 3. So yang ni kamu kena betul-betul ada kemahiran lah. So bila ada nombor 3 bermakna 3 nak darab dengan apa untuk dapat 12. So 3 kita boleh darab dengan 2 dan kita boleh darab lagi dengan 2. Itu maksudnya saya kata kamu kena tahu, pandai untuk menukar asas. Okey. So 3/2 di luar. Okey, bahagi dengan okey, 6 pun kita tukar juga. So bermakna kita akan ambil gabungan nombor 3 darab dengan 2. Okey, so ini langkah yang pertama. Okey, langkah yang kedua. Okey, langkah yang kedua. Okey, 3 1/2 kita turunkan dulu. Okey, yang kedua ini okey, semuanya kita tulis sebagai indeks asas 3 indeks 3/2. Okey, semua dijadikan sebagai indeks 3/2. Okey, ada 3 sebutan. So semuanya akan jadi indeks 3/2. Okey, bahagi. Okey, yang belakang ni so kita saya dah sebut banyak kali apabila tak ada indeks bermakna indeks dia adalah 1. So kena letak, wajib letak 1. Sebab nanti kita akan masukkan dalam pengiraan. Yang serunya, so kamu dah nampak sini asas sama dah. Iaitu ada 2 asas, 3 dan juga 2. So yang asas yang sama kita boleh gabung. So 3 1/2. Operasi darab kita tambah dengan 3/2. Operasi bahagi kita tolak dengan 1/1. Kita letak sebagai nombor pecahan. Semua kita jadikan pecahan. Okey, seterusnya darab. Okey, asas 2 kita gabungkan. 2 3/2. Okey, tambah. Okey, 3/2. Okey, operasi bahagi kita tolak dengan 1/1. Okey, lepas tu yang selainnya dah join macam ni. So yang step seterusnya kita selesaikan indeks lah. Yang tu kamu kena kira di kertas conteng macam biasa nah. So kamu kena kira di kertas conteng. Kita ambil yang asas 3 1/2 tambah 3/2 tolak 1/1. So penyebut dia kita samakan, ambil 2 bermakna 1 tambah 3 tolak 2. Okey. Yang ni kita darab dengan 2 nah. Sebab penyebut dia ada 1. So kita nak jadikan 2 darab dengan 2. So 1 tambah 3 4. 4 tolak 2 2. 2/2. So bermakna akan dapat 1. So 3 asas dia. Asas 3 indeks dia jadi 1. Okay, kita tengok pula yang asas 2. Okay, 3/2 tambah 3/2 tolak 1/1 pun sama. Kita buat pengiraan. Penyebut jadi 2. So dia akan jadi 3 tambah 3. Yang ini kita darab dengan 2. So tolak dengan 2. So 3 tambah 3 6. 6 tolak 2 8. 3 tambah 3 6. 6 tolak 2 4. So bermakna 4/2. So jawapan dia akan jadi 2. So masukkan dalam pengiraan darab dengan 2 kuasa 2.
So, jawapan akhir kamu akan dapat 3 kuasa 1, 3. Darab dengan 2 kuasa 2, 4. So, jawapan akhir kamu ialah, okey, kamu tulis di bawah. Saya tak muat, saya tulis tepi. So, jawapan akhir kamu ialah 12. So, bila soalan indeks, jawapan kamu mesti akan jadi satu saja nombor. Sama dia boleh jadi integer dan dia juga boleh jadi pecahan. Okey. Okey, kita teruskan lagi dengan contoh yang kedua. Hitung nilai X bagi persamaan 3X darab 9X tambah 5 bahagi 3 indeks 4 sama dengan 1. So, soalan ini adalah berkaitan dengan soalan berbentuk persamaan. So, bila berbentuk persamaan bermakna dia ada kiri dan kanan. Okay, kiri sama dengan di tengah, yang ini adalah kanan. So, bermaksud di sini, belah kiri dan kanan adalah nilai yang sama. So, kanan nilai dia 1. Bermakna kiri pun sebenarnya nilai dia adalah 1. Okey. So, macam mana kita nak selesai? Sama juga sebenarnya. Kita kena samakan penyebut. So, kalau kamu lihat kat sini, samakan asas. So, kalau kamu lihat kat sini, ini asas 3, ini asas 9, ini asas 3. So, bermakna yang kita kena tukar, inilah asas 9 ni kita kena tukar jadi 3. So, step dia yang pertama, okey, saya tulis balik soalan. 3X darab 9X tambah 5. Okey, bahagi dengan 3, 4 bersamaan dengan 1. So, kita tukar asas 9 jadi 3. So, yang lain kita turunkan dulu 3X. So, sama dengan dekat tengah. Depan tak payah tulis lah sebab ini soalan persamaan. Okey, darab. Okey, 9 ni kita nak tukar asas 3 bermakna 3 kuasa dengan 2. Okey, 3 kuasa 2 bermakna bersamaan dengan 9. Jadi, X tambah 5 tu kita letak dalam kurungan. Okey, sebab dia operasi darab. Okey, bahagi dengan 3. Indeks 4 sama juga dengan 1. Okey, dah dapat asas yang sama. Okey. So, kita boleh selesaikan. Okey, sebelum tu, sebelah kanan pun kita kena jadikan asas 3. So, bermakna dekat sini, okey, yang ini sebelah kiri, semua dah jadi asas 3. Okey, yang sebelah kanan pun kita kena jadi sebagai asas 3. Okey, dekat sini lah benda yang baru untuk kamu sebab kamu tak ada lagi soalan yang macam ni. So, bermakna 1 ni kita tukar jadi asas 3. So, 3 indeks berapa bersama dengan 1? So, kena ingatlah hukum indeks. 3 indeks sifar, betul tak? So, 3 indeks sifar ni sama juga nilai dia dengan 1. Nah, jadi bila soalan persamaan kiri dengan kanan, asas kena tukar bagi jadi sama. So, ini adalah 3 indeks sifar. Okey, seterusnya. Okey, kita turunkan 3X. Okey, 3 ni darab dengan 2X. So, dia akan jadi 3 darab dengan 2X. Okey, tambah 5 darab dalam kurungan. Okey, bahagi 3, 4 sama juga dengan 3 indeks sifar. Okey, dah sama asas semua, kita gabungkan. So, dia akan jadi 3X. Okey, tambah dengan, okey, ni darab. Okey, 2X ini darab. Jadi 10 lah. Maaf. Kat sini 10. Kita darab dalam ni. Okey, 3, 2 kali X. Lepas tu 2 darab 5. So, yang ini, sebutan yang kedua ni 3, 2X tambah 10. So, step seterusnya 3X. Okey, 3 kita tulis sekali saja X. Operasi darab tambah dengan 2X. Tambah dengan 10. Lepas tu kita bahagi kan. Bahagi tolak dengan 4. Nah, kita gabungkan. So, akan jadi 3 indeks sifar. Okey. So, seterusnya kita selesaikan lah. Nah, kita selesaikan indeks. Okey, yang ni kamu keluar, kamu kira dekat kertas conteng. So, saya tulis dekat sebelah kiri ni, X tambah 2X tambah 10 tolak 4. So, bermakna X tambah 2X, 3X tambah 6. Betul tak? 3X tambah 6. Okey, so kita terus step seterusnya 3X tambah 6 sama juga dengan 3 indeks sifar. Okey.
So, seterusnya kita ambil pula indeks sajalah. Nah. Okey. Indeks dia 3x tambah 6 sama juga dengan sifar. Okey, yang ni, yang step ni dah mula dengan kita ambil indeks saja. Okey. So, kamu kena tunjuk dalam pengiraan. Yang ini tak apa. Yang ini, yang belah kiri ni, kamu kira dekat kertas conteng saja. Masuk dalam pengiraan saja. Yang ini, sampai step ni, okey, yang saya star ni, yang ni kamu kena buat tunjuk pengiraan. Walaupun kamu hanya mengira indeks. Okey. So, 3x tambah 6 sama juga dengan sifar. So, kita nak cari x. Kan, kita nak hitung nilai x ni. Hitung nilai x. So, kita buat persamaan linear balik lah. So, nak hitung nilai x. X tinggal di depan. Persamaan dengan sifar positif 6. Pi sini lawan dia tolak 6. So, dia akan jadi 3x. Sifar tolak 6. Negatif 6. So, x sama juga dengan negatif 6 per dengan 3. So, jawapan x adalah negatif 2. So, bila sampai ke sini, kita guna persamaan linear. Okey, guna kaedah menyelesaikan persamaan linear. So, ingat baliklah persamaan linear. Persamaan linear ni memang banyak. Dalam setiap bab memang akan ada persamaan linear. Okey, so ingat baliklah. Lawan operasi lah. Tanda kena berlawanan. Okey. So, jawapan x sama juga dengan negatif 2. So, saya nak kamu juga rujuk buku teks muka surat 22 tu. Ada peringatan, imbas kembali dan juga cara nak semak jawapan. Untuk contoh yang saya baru tunjuk ni lah. Untuk contoh yang melibatkan persamaan linear. So, cara kamu nak semak jawapan betul atau tidak. Dah kamu dapat nilai x tu sama juga dengan negatif 2. Kamu gantikanlah nilai x dalam soalan. Okey, so yang tu saya tak tunjuk dalam video. Kamu kena baca sendiri. Dah faham muka surat 22. Okey, kita teruskan lagi dengan contoh yang ketiga. Okey, contoh hitung nilai-nilai x. So, kamu nampak dekat sini. Nilai-nilai x. Bermakna nilai x lebih daripada 1. Okey. So, nilai-nilai x yang mungkin bagi persamaan 3x indeks 3x2 darab 3 2x sama juga dengan 3 15. Okey, so 3 indeks 15. So, langkah yang pertama. Okey, so soalan ni berbeza dengan soalan yang tadi nah. Okey, darab 3 2x sama juga dengan 3 indeks 15. So, kalau kamu lihat kat sini, asas semua dah sama kan? So, step yang seterusnya, kita ambil nilai indeks saja. X2 tambah 2x sama juga dengan 15. Okey. So, dekat sinilah yang berbeza dengan tadi. So, kita kena okey, yang sini, yang 15 ni, kita kena, untuk sampai ke tahap ni, kita kena selesai persamaan kuadratik dengan kaedah pemfaktoran. Okey, so kalau kamu nak lebih faham, kamu rujuk buku teks muka surat 23 nah, contoh 19. Okey, langkah yang seterusnya kita susun semua di bahagian kiri. Okey. 2x, okey, 15 pindah pergi kiri dia akan jadi tolak 15. So, sebelah kanan ni tak ada apalah, tinggal sifar. Okey, so dekat sini, okey, yang sebelah kiri ni kita buat pemfaktoran. Okey, so pemfaktoran ni kamu rujuk balik tajuk tingkatan 1. Okey, so bila ada 3 sebutan, kita akan buat pemfaktoran, dia akan ada 2 kurungan. Okey, dia akan ada 2 kurungan. Okey, so kita bahagikan x kuasa 2, dia akan ada setiap kurungan ada x. So, yang pertama dia akan jadi tolak 3. Kurungan yang kedua akan jadi tambah 5. So, yang ni kamu kena rujuk balik tingkatan 1 nah, pemfaktoran. Macam mana nak dapat nilai macam ni? So, kamu rujuk balik dalam tajuk tingkatan 1, tajuk pemfaktoran. Okey, so dah selesai macam ni. So, kita boleh selesaikanlah. Mana-mana kita ambil kurungan yang pertama. Katalah kita nak ambil kurungan yang pertama. So, x tolak 3 bersamaan dengan sifar. So, x sama juga dengan 3 pindah pergi sana, dia akan jadi tambah lah. So, tambah 3. So, jawapan akan dapat x sama juga dengan 3. So, ini kurungan yang pertama. Okey, yang kurungan yang kedua, x tambah 5 sama juga dengan
sifar. Okey. So, X sama juga dengan sifar tolak dengan 5. So, jawapan akhir adalah X sama juga dengan negatif 5. So, inilah yang dikatakan hitung nilai-nilai X. Bermakna akan ada lebih daripada satu nilai X. So, nilai X akan ada 2 lah. Dekat sini nilai X ada 2. So, X sama juga dengan 3 dan X sama juga dengan negatif 5. So, untuk menyemak jawapan pun ada di dalam buku teks muka surat 23. Okay, contoh 19 kamu boleh cek. Okay, macam mana kamu nak semak jawapan. Cuma saya rasa kebanyakan pelajar lupa dekat sini lah ni. Ni yang dekat store ni. Macam mana nak jadi. Macam mana nak jadi macam ni. So, saya nak kamu ulang kaji balik. Okay, kamu ulang kaji balik. Tajuk tingkatan 1. Tajuk pemfaktoran. Penting lah tajuk pemfaktoran ni sebab dia ada banyak situasi. Ada yang 2 sebutan, ada yang 3 sebutan, ada yang kuasa 2. So, kamu memang kena buat ulang kaji. Tajuk tingkatan 1. Okey, so kita teruskan lagi contoh yang berikutnya. Okey, untuk contoh yang berikutnya melibatkan persamaan serentak. So, kamu kena kaitkan pula dengan tajuk tingkatan 1 juga. Okey, tajuk yang berkaitan dengan persamaan linear serentak. So, bila persamaan linear serentak, apa dia yang kita perlu lakukan? Operasi apa yang terlibat? Okey. So, yang pertama, persamaan yang pertama yang ini. 25M darab 5N sama dengan 5 indeks 8 dan 2M, yang ni persamaan yang kedua. So, bila ada dua persamaan, bila dalam satu soalan ada dua persamaan, itulah yang dikatakan persamaan serentak. So, kita kena selesaikan setiap persamaan. Okay. So, yang pertama, kita keluarkan dulu persamaan yang pertama, 25M darab 5N sama juga dengan 5, 8. So, langkah yang pertama kamu lihat kat sini. So, kita tukar jadi asas 5. So, bersamaan dengan 5 kuasa 2. So, dalam kurungan M. Okey, darab dengan 5N sama juga dengan 5, 8. So, nampak asas dah sama. Okey, step yang seterusnya kita gabungkan yang belah kiri 2M. Okey, 2 kali M, 2M tambah dengan N bersamaan dengan 5 indeks 8. Okey, step yang seterusnya kita keluarkan indeks sahaja. So, 2M tambah N sama juga dengan 8. Okey, yang ni kita ambil indeks saja. Okey, yang saya poster ni kita tuliskan indeks saja. So, yang ni kita jadikan sebagai persamaan nombor 1. Okey. Okey, ini step yang pertama yang kamu kena buat. Okey, yang kedua, kita keluarkan pula persamaan yang kedua, 2M darab dengan 1/2N sama juga dengan 2. Okey, langkah yang pertama kamu lihat dekat sini ada indeks dalam bentuk pecahan, kita tukar. Kita tukar cara tulis, so dia akan jadi 2M. Okey, yang ni tulis balik, darab. Okey, 1/2N tu kita tukar dalam bentuk indeks negatif. So, dia akan jadi, bila pecahan, kita tukar, dia akan jadi negatif N. Okey, 2 negatif N. Okey, bersamaan dengan 2 yang ini, indeks dia adalah 1. Okey, seterusnya kita tulis yang belah kiri ini, M tambah dengan negatif N. Okey, bersamaan dengan 2 indeks 1. So, step yang seterusnya kita tulis indeks sahaja. Kat sini, tambah tolak, dia akan jadi M tolak N bersamaan dengan 1. So, ini persamaan nombor 2. Okey. So, step yang seterusnya, okey, persamaan 1 dan 2 boleh diselesaikan melalui kaedah penggantian. Okey. So, persamaan 1 dengan 2 ni lah yang kita nak selesai ni. So, kita nak guna kaedah apa? Ingat balik, dia ada dua kaedah. Kaedah penggantian atau kaedah penghapusan. So, kalau kamu lihat kedua persamaan ni, kaedah yang sesuai kita guna kaedah penggantian. So, kena rujuk balik kaedah penggantian macam mana. So, kaedah penggantian, kaedah penghapusan ni pun ada dalam tajuk tingkatan 1. Yang mana ingat tu okey lah, alhamdulillah lah. Yang tak ingat memang kena semak semula. So, kita akan selesai guna kaedah penggantian. So, kita langkah yang pertama. Okey.
kita ambil yang kita guna kaedah penggantian. Okey, daripada satu yang pertama ni, okey, persamaan yang pertama ni kita tulis 2M, tulis balik 2M tambah N sama juga dengan 8. So kita wujudkan, kita gantikan. Kita nak cari nilai N. So bermakna kita tinggalkan N di hadapan. So 8, 2M pergi sini jadi tolak 2M. Ni. So kita wujudkan persamaan ketiga. Yang persamaan yang pertama tadi kita susun, dapat yang baru, maka jadilah persamaan nombor 3. So kita ambil persamaan nombor 3 ini. Okey, persamaan nombor 3 ni kita gantikan ke dalam persamaan kedua. Okey, gantikan. Okey, panjang sikit step dia nah. So kamu kena faham nah. Gantikan 3. Okey, persamaan ketiga tu ke dalam 2. Ke dalam 2. Maksudnya persamaan nombor 3 yang ini kita gantikan ke dalam persamaan nombor 2. So tulis dulu persamaan nombor 2. M tolak N sama dengan 1. So bermakna sekarang kita gantikan nilai N ni dengan 8 tolak 2M. Okey, step yang seterusnya dia akan jadi M tolak. Okey, nilai N tadi adalah 8 tolak 2M. Ni 8 tolak 2M. Nampak kita dah ganti nilai N ni. Nilai N ni kita ambil persamaan nombor 3. So dia akan jadi M tolak 8. Okey. M tolak 8. Okey, letak dalam kurungan lah. M tolak 8 tolak 2M. Okey. Bersamaan dengan 1. Okey, step yang kedua kita buang kurungan. Dia akan jadi M tolak 8. Okey, tolak kat sini ni. Sini tolak. Dia akan jadi tambah 2M. So bersamaan dengan 1. So kita boleh dapat nilai M. Okey. So nilai M akan jadi, so M tambah 2M jadi 3M. Okey, 1 turun, negatif 8 pergi sini jadi tambah 8. So 3M sama dengan 9. M sama juga dengan 9 per 3. So jawapan kamu M sama juga dengan 3. Okey. So dah dapat nilai M. Bermakna kita nak kena cari nilai N. Jadi kita gantikan M dengan 3. Okey. Kita gantikan M. M sama juga dengan 3 ke dalam. Tadi kita dah pilih persamaan kedua. So kita ambil persamaan yang pertama. Ke dalam 1. Okey, so tulis dulu persamaan yang pertama tadi. 2M tambah N sama dengan 8. So gantikan M dengan 3. Masukkan dalam kurungan. Tambah N sama juga dengan 8. So 2 kali 3, 6. Tambah N sama dengan 8. N sama dengan 8. 6 pergi ke kanan jadi tolak 6. So jawapan akhir N sama juga dengan 2. So jawapan kita dah dapat lah. Kita dah selesai lah persamaan ini. Dapat nilai M dan juga dapat nilai N. M3 N sama juga dengan 2. So step ni banyak. Sebenarnya dia sama dengan yang kamu dah belajar masa tingkatan 2. Tingkatan 1. Tetapi yang pertama kamu kena susun indeks tu. Jika asas tak sama, kena samakan asas. Lepas tu jika ada indeks yang ada pecahan atau sebagainya, kena tukar cara menulis. Sebab saya dah sebut berkali-kali, soalan indeks, langkah yang paling penting, kena samakan asas. So nak samakan asas, kena ada teknik lah. Kena faham teknik lah. Sama ada kamu tulis dalam bentuk kuasa, atau daripada pecahan, tulis sebagai indeks yang bukan pecahan. So semua tu memang kena ada teknik, dan kamu kena sentiasa membuat latih to be. So sama juga untuk contoh ini. Contoh ini dalam buku teks adalah contoh 20, muka surat 23. So dekat situ ada juga disertakan cara kamu nak menyemak jawapan. Betul atau tidak jawapan yang kamu dah dapat cari ini.
Okey, so kamu boleh semak dan ada juga ruangan imbas kembali. Okey, so kalau kamu lihat muka surat 23, imbas kembali persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah. Ya, macam kita buat ni lah, dua pemboleh ubah M dengan N ni. Okey, boleh diselesaikan dengan dua cara lah, iaitu kaedah penggantian atau kaedah penghapusan. So, kaedah penggantian atau kaedah penghapusan, sekiranya masih ada yang tak ingat, kamu kena buat ulang kaji. Yang dah ingat, okey. Sebab setiap soalan tu, dia sesuai untuk kaedah yang tertentu. Ada soalan sesuai guna kaedah penghapusan. Ada soalan sesuai guna kaedah penggantian. So, kamu kena tahu kaedah mana yang sesuai untuk setiap soalan yang berkaitan. Okey, okay. So, saya harap kamu dapat faham lah. So, dalam tajuk ni, kamu dah kena ulang kaji balik tajuk tingkatan 1. Okey, kita dah selesai belajar bab 1 indeks. Okey, untuk hari ini, okey, saya sediakan latihan pengukuhan. Okey, ada latihan bahagian A. Okey, yang ni nombor 1. Okey, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. So, ada 4 saja soalan bahagian A, iaitu soalan objektif. Okey, kita teruskan dengan soalan bahagian C. Bahagian B tak ada untuk hari ini. So, bahagian C. Okey, soalan bahagian C mesti ada pengiraan lah. So, ini soalan nombor 1. Okey, ada soalan A, B. Okey, ada sambungan lagi. Okey, yang ni sambungan soalan nombor 1 tadi. Okey, ada lagi 3 soalan C, D dan soalan E. Okey, yang ini soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 ada pecahan soalan. Okey, soalan nombor 2 yang atas ni soalan nombor 2A, yang bawah adalah soalan nombor 2B. Okey, seterusnya soalan nombor 3 pun sama, ada 2, iaitu soalan nombor 3 yang atas adalah A. Okey, yang seterusnya ialah soalan B. Okey, so kita selesaikan latihan hari ini dengan soalan nombor 4. Okey, ada 2, 4A dan juga 4B, dan soalan yang terakhir ialah soalan nombor 5. So, saya harap dengan soalan yang saya bagi hari ini, maka kamu dapatlah faham dengan lebih jelas lagi berkaitan dengan tajuk indeks. Okey, Assalamualaikum, dan kita jumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Selamat belajar dan kita akan jumpa lagi.